Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah. Para ikhwan, para akhawat yang dimuliakan. Pada pertemuan kali ini, Ustaz ingin kita berbincang tentang suatu buku yang bertajuk Salahkah aku menetapkan sifat Allah tanpa tashbih? Salahkah aku menetapkan sifat Allah tanpa tashbih? Buku ini ditulis oleh seorang terkenal, seorang yang tajam penanya, iaitu yang bernama Ustaz Muhammad Hairi Nonci daripada Lahad Datu Sabah, ataupun terkenal dengan nama Cikgu Ari. Ustaz Hairi Nonci menulis suatu buku, Salahkah aku menetapkan sifat Allah tanpa tashbih? Buku ini sangat menarik. Buku ini dia memberi kepada kita suatu perbahasan tentang ilmu tauhid, tentang ilmu akidah, supaya apabila kita membahas tentang tajuk-tajuk berkaitan dengan Allah, kita tidak membawa emosi dan hawa nafsu dan pandangan kita tanpa dalil. Membincangkan tentang sifat-sifat Allah, asma Allah, dia memerlukan sesuatu yang bersifat dalil, benda-benda yang bersifat sebagai taufiqiyah. Allah yang akan bercerita tentang namanya, Allah yang akan bercerita tentang sifatnya, dia yang akan bercerita tentang kewujudannya. Maka kita tidak boleh terlibat memberikan pandangan kita. Kita tidak boleh terlibat dalam menentukan sifat dan namanya, kerana Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Buku ini yang menariknya ialah dia membahaskan tentang beberapa isu, iaitu pada muka surat yang pertama, dia membahaskan tentang golongan Salafi Wahabi berakidah tashbih. Betulkah itu? Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan. Apabila kita mengembalikan masyarakat kita kepada akidah salafus salih, mengajak masyarakat kita melihat Al-Quran, kadang-kadang kita merayu kepada masyarakat kita, tolonglah, kembali kepada disiplin ilmu yang benar, iaitu sebelum mendengar tuan guru ke, ustaz ke bercakap, mesti mendengar Quran berbicara bagaimana. Kalam Quran, kalam wahyu, kalamullah. Para Nabi yang Allah Ta'ala utuskan ke dunia ini sahaja, ikhwan, mereka menantikan wahyu turun baru mereka bercakap. Bagaimana kita mendahului wahyu? Quran menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kamu kepada Allah. Ibn Qayyim menyatakan, janganlah kamu berkata sebelum Allah dan Rasul berkata. Jangan kamu berbuat sebelum Allah dan Rasul menyuruh kamu berbuat. Jangan kamu melarang sebelum Allah dan Rasul menyuruh kamu melarang. Begitulah disiplin ilmu. Sehingga para sahabat akan menyatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya mengetahui. Maka Ustaz Hairi Nonci membahas tentang golongan ini, yang dikatakan akidah mereka akidah tashbih. Betulkah tidak? Membahas secara ilmu. Dia membahas tentang tajuk Ibn Taymiyah dan Syekh Muhammad, tokoh Salafi Wahabi yang berakidah tashbih. Betulkah Ibn Taymiyah membawa akidah menyamakan Tuhan dengan makhluk? Quran menyatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan kita. Quran menyebut tentang Allah, menyebut dalam kalam dia ada tangan. Dia menyebut dia ada mata. Laisa kamitslihi syai'. Takkanlah tangan Tuhan sama dengan tangan kita, mata Tuhan, mata kita sama. Mustahil, ikhwan. Kerana Quran telah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Tetapi ada orang-orang jahat, ikhwan, di tengah-tengah telah memutar belikkan keadaan ini. Mereka menyampaikan kepada orang, jangan awak terima Tuhan ada tangan. Tolak, Tuhan tidak pernah ada tangan. Dan menganggap orang yang menyatakan Tuhan ada tangan itu sebagai sesat. Betulkah begitu? Betulkah orang ini pernah menyatakan Tuhan ada tangan seperti tangan kita? Betulkah Ibn Taymiyah pernah menyatakan demikian? Ustaz Hairi Nonci, Ustaz Muhammad Hairi Nonci membongkarkan hal ini dalam buku dia. Menceritakan balik tentang hal ini.
orang muda, orang tua, kena berlapang dada. Kerana nanti Quran menyatakan kepada kita, takut kamu menuduh, kamu menghukum satu pihak, kamu tidak ada ilmu, kamu hanya mendengar orang kata. Kamu tak pernah melihat pun tulisan Ibn Taymiyah. Kamu tak pernah membaca pun, hanya percaya kepada si fulan. Akhirnya kerana percaya tanpa siasat kamu hukum orang. Tak apalah hari ini kamu hukum Ibn Taymiyah, kalau besok orang hukum kamu bagaimana? Orang hukum anak kamu bagaimana? Orang hukum menantu kamu macam mana? Orang hukum cucu kamu, keturunan kamu dihukum sesat. Sedangkan orang yang menghukum tidak mau mendengar perkataan kamu. Bagaimana pedihnya kamu rasa? Jasa besar dibuat oleh Ustaz Hari Nonci mendedahkan perkara ini. Pada muka surat 15, Ustaz Hari Nonci menceritakan tentang para tokoh salaf mentakwil nas-nas sifat Allah Ta'ala. Pada muka surat 19, 5 sebab Ahlu Sunnah menolak aplikasi kaedah at-ta'wil ke atas nas-nas as-sifat. Kenapa Ahlu Sunnah menerima ayat-ayat Quran ini? Kerana Quran itu kalam Tuhan. Maka Ustaz Hari Nonci akan berbicara 10 kemudaratan, 10 mudarat kaedah at-ta'wil. Apa itu makna ta'wil? Dia akan dedahkan dalam buku ini. Ta'wil nas as-sifat Allah, manhaj siapa? Siapakah yang suka mentakwilkan? Tangan bukan makna tangan, mata bukan makna mata. Siapakah yang suka mentakwilkan begini? Ustaz Hari Nonci mendedahkan. Para pentakwil nas sifat Allah adalah musyabbihah yang sesungguhnya. Para salaf mentafwidkan nas-nas al-sifat Allah. Nuzul Allah Ta'ala di dunia. Bolehkah kita kata Tuhan turun ke langit dunia? Bolehkah kita kata di mana Allah? Bolehkah kita bertanya kepada orang di mana Allah? Dan ada orang menyatakan Tuhan tidak ada di arash. Tuhan tidak layak duduk di arash. Sedangkan Allah menyatakan summa stawa 'alal arsy. Bagaimana kita nak memahami ini? Ini hal-hal berkaitan dengan Tuhan yang bercakap, bukan kita. Sepatutnya kita menjadi hamba yang mendengar kata Tuhan, memahami kata-kata Tuhan, mentadabburkan ayat-ayat Quran. Bukan kita bangun, kita membantah. Tuhan kata summa stawa 'alal arsy, kita kata mana boleh summa stawa 'alal arsy. Tuhan kata yadullah fawqa aydihim, kita kata mana boleh yad dengan makna yad. Sedangkan itu kalam Tuhan, lafaznya, maknanya. Lafaznya mutawatir, maknanya mutawatir. Kerana itu, saya menyatakan kepada kaum pemuda dan pemudi, bacalah buku ini. Jangan menghukum. Baca dulu. Tidak ada salahnya membaca. Kalau akidah kita ini akidah yang kuat, kenapa kita takut terpengaruh dengan akidah-akidah yang batil? Kata orang jangan baca Bible kerana Bible boleh memukau kita daripada Muslim jadi kafir. Masya Allah, sangat bodoh orang cakap seperti ini. Tak kalah serapuh itu akidah kita hanya dengan melihat Bible, Bible mampu memukau kita. Maknanya begitu rapuh akidah kita, begitu miracle dan begitu dahsyat akidah yang batil. Tidak ada demikian ikhwan. Tidak ada. Tak semudah itu. Maka jangan terpedaya dengan da'ayah-da'ayah ini. Baca. Untuk menolak, awak kena membaca. Untuk menjatuhkan hukuman, awak kena mendengar. Awak kena mendengar, kena melihat. Kalau ada benda kita baca, kita tak faham di sini, kita boleh tanya pada penulis dia sendiri. Kita boleh bertanya pada penulis dia sendiri. Maka saya mencadarkan buku ini, sudah salahkah aku menetapkan sifat Allah tanpa tashbih? Sebagai buku bacaan, jadikan dia sebagai usrah. Jadikan dia sebagai perbincangan. Jadikan dia sebagai kita punya perbahasan. Dia bukan perbahasan untuk kita berkelahi sama kita, tetapi satu knowledge, satu input kepada ilmu. Dia satu tambahan kepada ilmu. Mudah-mudahan dengan jasa yang dibuat oleh Ustaz Muhammad Hari Nonci akan membawa kita kepada pesada ilmu yang lebih cerah dan lebih, kita kata, memberi pencerahan kepada kesulitan, kekusutan yang sedang dialami, yang dibuat oleh sebahagian pihak yang tidak mahu orang lain menjadi bijak dan menjadi cerdik dalam dunia ilmu. Semoga buku ini, kehadiran buku ini memberi manfaat kepada kita semua. Semoga Allah temukan kita pada temuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.